Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi peluang kepada kita untuk kita sama-sama berada di dalam bicara ilmu kita hikam. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kepahaman kepada kita. Bahkan bukan sahaja kepahaman, kita inginkan agar kita dapat beramal dengan apa yang Allah beri kepada kita faham. Dan apabila beramal, kita mohon kepada Allah agar amalan kita itu membawa kepada kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada ahli keluarganya, ahli bait dan para sahabat, golongan tabi'in, tabi'un tabi'in dan mereka yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan di mana saja kamu berada, sama ada berada di Kuala Lumpur ke, di Selangor, di Melaka, di Johor, di Kelantan, di Kedah dan seumpamanya. Dan juga Ustaz di Terengganu, walaupun kita berada di tempat yang berbeza, namun Alhamdulillah Allah memberi peluang kepada kita untuk kita sama-sama mempelajari daripada apa yang telah diperkatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan pada malam ini kita sampai pada muka surat 61. 61. Kalau sempat kita baca dua matan, kalau tidak sempat satu matan sahaja. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Selamat datang daripada Melaka, selamat datang daripada Bahau Negeri Sembilan. Selamat datang daripada Singapura dan di mana sahaja berada, insya-Allah. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, selamat datang daripada Kedah, Al-Ustaz. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam mata hikamnya, kafal amilina jazaan ma huwa fatihahu ala qulubihim fi ta'atihi wa ma huwa muriduhu alaihim min wujudi mu'anasihi mu'anasihi telah memadailah balas akan amal mereka itu yang ia membukakannya atas hati mereka itu dalam berbuat taatnya, dan ia mendatangkan akan dia atas mereka itu daripada berjinak-jinakkan dengan dia dalam tiap-tiap segala waktu mereka itu, dan iaitu balas kemudian daripada amal kerana wujudnya martabat atasnya. Oh, selamat datang daripada Thailand, Naratiwat. InsyaAllah. Kata pengarang kitab kita ini yang maksudnya lebih kurang kafal amilin, cukuplah bagi orang yang beramal itu jazaan, dikira mendapat balasan. Maknanya bila seorang itu diberi beramal, maka dikira orang itu dah dapat balasan daripada Allah. Sebagaimana yang kita nyatakan bahawa beramal ini Allah memilih. Ada orang dapat beramal, ada orang tak dapat beramal. Ada orang yang tidak mahu ataupun ingin beramal tapi sampai masa tak boleh beramal. Tetapi ada orang yang Allah memberi amal kepada dia dengan sebab tiga yang kita bicara kemarin semalam itu, yakni dengan sebab hidayah, dengan sebab taufik, dengan sebab i'anah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila Allah memberi satu amal,
maka ini bermakna Allah Ta'ala membuka atas hatinya untuk beramal. Membuka atas hatinya, atas hatinya dalam berbuat taat. Yakni seorang itu nak beramal, bermakna Allah membuka hatinya untuk nak beramal dengan Allah Ta'ala. Daripada hatinya itulah membawa kepada dia ingin beramal kepada Allah, dan mendatangkan akan dia atas mereka itu daripada beroleh-oleh berjinak-jinak dengan dia, dengan Allah. Maka orang yang diberi oleh Allah Ta'ala itu hati nak beramal, maka dia beramal, bermakna Allah memilih dia untuk dia berjinak-jinak dengan Allah, dengan Allah Ta'ala pada setiap waktu mereka itu. Dan iaitu balas kemudian daripada amal, kerana wujudnya martabat atasnya. Selepas dia beramal, maka Allah jadikan hatinya tenang, berjinak-jinak, hatinya gembira, tenang, suka. Setelah Allah memberi amal, maka ini mengikut kedudukan dia masing-masing. Maka ada orang yang beramal ini, bila dia beramal, maka amal yang dia lakukan itu membawa kepada hati tenang, membawa kepada seorang itu rasa suka untuk beramal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini tandanya bahawa Allah Ta'ala inginkan dia berjinak-jinak dengan Allah. Baik. Dan kata Abu Turab Al-Khashabi rahimahullahu ta'ala, apabila sadiq hamba itu di dalam amal, apabila benarlah seseorang itu dalam amal. Muka surat 61 Kitab Rumi, Kitab Rumi Ustaz dah pastilah. Apabila sadiq hamba itu di dalam amal, apabila benar ia di dalam amal, benar ia di dalam amal tadi, nescaya diperolehi manisnya sebelum mengerjakan akan dia. Maka apabila seorang tadi dia nak beramal, maka seandainya amal itu benar hati dia tadi. Macam mana hati dia benar dalam beramal? Yang pertama, ketika mana dia nak beramal, dia beramal berdasarkan ilmu. Seorang yang nak sembahyang, dia kena ada ilmu tentang sembahyang, tentang sembahyang. Maka yang pertama, apabila seorang tadi benar di dalam amal, tandanya apa? Tanda dia itu, yakni dia tanda dia itu, yang pertama, dia beramal berdasarkan kepada ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, benar dia dalam beramal tadi, amalan dia itu menepati syariat yang dikehendaki oleh Allah. Macam mana yang dikehendaki oleh Allah, sebagaimana yang ditunjukkan dalam Al-Quran dan hadis, yang dipahami oleh ulama-ulama yang mutabar seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka yang kedua, hendaklah dia beramal tadi dengan menepati syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, ketika mana dia beramal, dia ini beramal dalam keadaan ikhlas ketika mana beramal. Ikhlas dalam dia beramal kepada Allah. Yang keempat, ketika mana saja dia melakukan amal, maka amal itu membawa kepada sifat takwa kepada Allah. Apa bukti sifat seorang itu takwa kepada Allah? Apa bukti dia ini bahawa dia ini benar-benar bertakwa kepada Allah Ta'ala? Maka buktinya itu bagi orang awam macam kita ini, bukti dia ataupun tanda dia ini ada sifat takwa. Yang pertama, dia ini maknanya istiqamah di dalam amal. Yang kedua,
Yang kedua, berjaya meninggalkan maksiat. Itu bukti dia ada. Yang ketiga, hatinya sentiasa mengingati Allah. Hatinya sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tanda bahawa dia ini ada maknanya tanda ketakwaan kepada Allah. Maka itu tanda di antara orang yang benar di dalam amal. Apabila benar dia di dalam amal itu, nescaya diperolehi manisnya. Diperolehi manisnya sebelum mengerjakan akan dia. Sebelum mengerjakan amal, rasa suka beramal. Maknanya apa? Maknanya hati dia ini sentiasa tertakluk untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya sentiasa ingin. Sebab tu dikata yang mana apabila seorang itu sudah mencapai manis beribadat, maka dia akan sentiasa ingin beribadat. Itu tanda bila mencapai manis beribadat, rasa ingin beribadat, sentiasa ingin beribadah kepada Allah. Ini apabila Allah mencampakkan di dalam mencampakkan rasa di dalam hatinya manis untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beroleh manisnya sebelum mengerjakan akan dia. Dalam mengerjakan ketaatan ini, sebelum dari kita mengerjakan ketaatan ini, yang pertama, untuk mendapatkan ibadat yang baik sebagaimana yang kita beritahu tadi dengan ilmu dan seumpamanya, di antaranya yang kita sentiasa menjaga, yakni yang pertama, yakni pastikan makanan yang dimakan itu makanan yang halal. Kalau makanan yang haram, maka ibadat tidak akan memberi kesan, ataupun ibadat akan membawa berat. Berat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendapatkan rasa manis dalam ibadat, antaranya makan ataupun menjaga maknanya diri daripada memakan makan ataupun mengambil hasil yang diharamkan oleh Allah. Jadi bila orang itu bila makan saja makanan yang haram, jadi lemah beribadah kepada Allah. Yang kedua, meninggalkan perkara-perkara yang lara. Anil lawi mu'ridun, daripada perkara-perkara yang melarakan dia itu. Lara ni perkara yang melalaikan hati dia ini, maka ditinggalkan dia. Seperti apa? Seperti bercakap yang sia-sia, terlalu suka, terlalu banyak ketawa. Ini semua benda-benda yang lara. Ataupun suka bermain permainan yang merugikan masa. Maka dalam keadaan macam itu, dikira maknanya orang itu berada dalam keadaan yang sia-sia. Nabi SAW bersabda, min husni islami mar'i taukuhu ma la ya'nihi. Maka daripada keelokan orang Islam itu meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah dia menjaga makanan yang halal, dalam waktu yang sama menjaga daripada perkara yang sia-sia. Dan yang ketiga, hendaklah dia bersahabat dengan orang-orang yang mengingatkan dia kepada Allah, bersahabat dengan orang yang saleh. Baik. Kemudian dikatakan lagi, dan apabila ikhlas di dalamnya, nescaya diperolehi manis. Apabila ikhlas seorang itu beramal, maka diperolehinya akan manis. Maka tanda dia ikhlas, manisnya pada ketika mengerjakannya. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah Allah Ta'ala memerintahkan dia melakukan ibadat kecuali dalam keadaan ikhlas semata-mata kerana Allah.
sudah selalu dinyatakan tentang tanda ikhlas. Tapi rasanya boleh diulang lagi supaya dapat kita mengingati. Tanda ikhlas itu ada 4. Yang pertama, tidak terkesan dengan pujian dan kejian. Orang puji, orang keji, maka tidak terkesan apa-apa. Biarlah orang puji dan juga orang keji dia. Tidak meninggalkan ibadat kerana pujian makhluk, kerana kejian makhluk. Hatta pujian pun tidak meninggalkan ibadat. Dan yang kedua, bersamaan ketika mana orang ada dengan orang tiada. Ini tanda orang ikhlas. Dan yang ketiga, tidak melihat kepada amal. Walaupun sudah beramal, tapi rasa macam tidak ada amal. Maknanya. Dan yang keempat, dia ada menyembunyikan amal. Maka tanda orang ikhlas itu adalah menyembunyikan amal. Dan jangan kita ini selalu menyebarkan amal soleh kita. Amal soleh kita ini itulah amalan kita dengan Allah. Maka orang yang sentiasa ingin menyatakan segala amal soleh dia pada orang lain, itu tanda bahawa amalnya belum lagi ikhlas. Baik. Maka dikatakan bahawa apabila dia mengerjakan dalam keadaan ikhlas, maka dia akan dapat manis dalam melakukan amal. Dan kata Sabit Al-Bunani ini radhiyallahu anhu, telah bersakit aku di dalam membaca Quran pada masa 20 tahun. Maknanya dia mujahadah selama 20 tahun. Setelah 20 tahun, rasa manis beribadah kepada Allah. Baik, untuk mendapatkan berjinak-jinak dengan Allah, manis dengan Allah Ta'ala ini, maka seseorang tadi, dia kena sabar dalam melakukan amal. Sehingga dikatakan bahawa kadang-kadang nak dapat kemanisan itu makan masa yang lama. Maka Sabit Al-Bunani ini kata dia ini nak dapat rasa manis dalam baca Al-Quran makan masa hampir 20 tahun. 20 tahun. Jadi bila 20 tahun tadi baru Allah Ta'ala bagi rasa manis dalam beribadah kepada Allah. Oleh kerana itu, mestilah kita dalam melakukan amal ibadah, maknanya kita kena sabar dan jangan cepat merasa jemu dalam melakukan amal. Lalu dikatakan bahawa 20 tahun barulah dia merasa manis dalam membaca Al-Quran. Dan beroleh aku kesukaan 20 tahun. Maka selepas itu, selepas 20 tahun bersusah-susah, 20 tahun kemudian tu rasa manis beribadat. Beribadat maknanya masa dia menyatakan setelah dia ini beribadat 20 tahun dalam keadaan mujahadah, lepas tu 20 tahun dia rasa nikmat dalam beribadah kepada Allah. Maka berjaya dia menundukkan nafsunya tadi setelah dia begitu lama mujahadah dalam membaca Al-Quran. Dan seperti yang demikian itulah kata Utbah mendirikan pada malam. Begitu juga Utbah, aku sembahyang malam ini lama nak sembahyang malam. Nak sembahyang malam ini lama cuba akhir kali dapat nikmat sembahyang malam. Jadi salah seorang guru Ustaz Tuan Guru Haji Abdullah itu, beliau ini sembahyang rajin, tapi bila kita tanya dia kata setelah lama dia daripada dulu lagi dia terus beribadat, sehinggalah sampai satu ketika Allah Ta'ala bagi maknanya untuk beribadah kepada Allah. Baik, untuk nak bangun malam ini ada amalannya itu membaca suratul Kahfi. Maknanya suratul Kahfi di akhir ayat yang terakhir. Dan niatkan nak bangun pukul berapa.
bermula daripada ayat innallazina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala sampai kepada akhir wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Daripada ayat itu baca ketika mana tidur, niat nak bangun pukul berapa. Nak bangun pukul berapa, insya-Allah akan bangun pada waktu-waktu yang tertentu. Maknanya kalau kita niat pukul 3, pukul 3 insya-Allah. Baik, maka demikianlah lama. Dan Sabi Al-Bunani ini dikatakan beliau ini sembahyang lebih kurang 800 rakaat satu hari. Ini Sabi Al-Bunani ini. Sabi Al-Bunani ini sembahyang 800 rakaat. Satu hari dia sembahyang 800 rakaat. Jadi satu ketika ada satu kisah ketika wafatnya Sabi Al-Bunani ini wafat, lalu beliau ini dikebumikan. Ketika mana dikebumikan, cerita ini diambil daripada kisah daripada Allamah Habib Umar. Habib Umar dia menceritakan bahawa Sabi Al-Bunani ini dia sembahyang lebih kurang 800 rakaat satu hari. Jadi satu ketika mana saja dikebumikan, ada seorang penggali kubur yang menggali kubur tadi. Gali kubur tadi. Cuba tengok ayat suratul Kahfi, innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatu firdausi nuzula. Tengok Quran, Ustaz pun tak ingat ayat berapa sampai ke belakang itu. Kemudian baca ayat itu dan niatkan nak bangun pukul berapa, insya-Allah. Dah terkejut insya-Allah. Baik, Sabi Al-Bunani ini ketika mana dia wafat, satu ketika beliau wafat, maka ada satu orang yang menggali kubur. Antara yang menggali kubur tu ada satu orang, ketika dia kebumikan, sudah dikebumikan jenazah Sabi Al-Bunani ini, sampai ke rumah dia teringat ada benda yang berharga jatuh dia fikir hilang. Lalu dia fikir-fikir masa gali kubur tadi, maka dia pun datang balik ke kubur tadi, dia pun gali balik kubur tadi. Bila dia gali balik kubur tadi, tiba-tiba dia tengok Sabi Al-Bunani tadi duduk dalam keranda tu dalam keadaan sujud kepada Allah, dalam keadaan sembahyang. Dia pun terkejut. Kemudian dia pun tutup balik, dia pun maknanya tinggalkan jenazah tadi. Lalulah dia pergi jumpa ahli keluarga dia. Dia tanya apa yang dilakukan oleh Sabi Bunani ini. Kenapa? Dia kata sehingga aku tengok dia sembahyang dalam kubur. Kata ahli keluarga dia, kata aku mendengar dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, oleh kerana Engkau bagi manis aku beribadat padamu, nikmatnya sembahyang, maka izinkanlah aku, kalau aku mati pun aku nak sembahyang lagi. Kerana terlalu manis beribadat, manisnya sembahyang, sedapnya sembahyang, maka ketika aku mati, izinkanlah aku sembahyang lagi. Maka kata orang itu, benarlah kalau begitu, Allah kabulkan hajat dia. Ketika mana aku gali kubur dia, aku jumpa, aku tengok, aku kerana ada sesuatu yang berharga, aku nak dapatkan balik, tiba-tiba aku tengok dia semayang dalam kubur dia. Semayang dalam kubur. Kenapa Sabi Bunani minta? Kerana beliau telah merasakan betapa manisnya solat sembahyang, sehingga dia minta, kalaulah Engkau izinkan aku lepas sembahyang, lepas aku mati ni, lepas aku mati ni sembahyang, Kau izinkan nascaya aku, maknanya aku akan sembahyang dalam kubur. Maknanya Allah kabulkan hajatnya. Akhirnya jumpa dia sembahyang dalam kubur. Sebab apa rasa begitu? Sebab Allah sudah panggil dia untuk berjinak-jinak dengan Allah Ta'ala. Baik, kita sambung lagi. Dan setengah ulama rahimahullah ta'ala, tiada di dalam dunia itu waktu yang menyerupai ia akan nikmat ahli syurga. Tak ada yang dikata dalam atas muka dunia ini ataupun dalam dunia ini waktu yang menyerupai dengan ahli syurga, melainkan barang yang mendapat akan dia ahli tamalluk di dalam hati. Maknanya bagi di atas muka dunia ni tidak ada apa yang lebih mengatasi, ataupun tidak ada yang
maknanya yang nikmat. Begitu. Tidak ada yang nikmat yang menyerupai nikmat daripada nikmat ahli syurga. Kalau banding nikmat ahli syurga bagi orang yang hidup ni, bagi orang yang dekat dengan, yang dapat berjinak-jinak dengan Allah, kalaulah nikmat dengan dalam syurga dengan nikmat yang ku dapat berjinak-jinak dengan Allah, bagi diriku berjinak-jinak dengan Allah tu lebih nikmat daripada nikmat ahli syurga. Sebab tu orang-orang yang maknanya yang sudah dekat dengan Allah Ta'ala, mereka tak fikir nikmat syurga. Kerana nikmat syurga tu untuk dirinya, dia nak untuk Allah Ta'ala. Bagi mereka itu bersama dengan Allah, maknanya berjinak-jinak dengan Allah Ta'ala itu lebih disukai. Sebab itu tanyalah ahli sembahyang malam. Tanya ahli sembahyang malam. Tapi jangan tanya ustaz lah, tanya ahli sembahyang malam, apakah yang paling nikmat kamu di atas muka dunia? Kata orang yang sembahyang malam, yang paling nikmat bagi kami adalah sembahyang pada waktu malam. Bahkan orang-orang yang bangun malam itu, ahli-ahli tahajud, mengatakan apa? Mengatakan bahawa seandainya raja-raja itu mengetahui nikmat yang kami dapati, nescaya raja-raja akan cemburu dengan kami. Itulah maknanya. Tanyalah dengan orang yang ahli Quran, mana yang ada, maka mereka akan kata nikmat Allah, nikmat membaca Quran. Begitulah maknanya apabila Allah telah mendatangkan hatinya berjinak-jinak dengan Allah. Lalu dikatakan bahawa kecuali orang yang ahli tamalluk, orang yang hatinya sudah maknanya kita kata dalam bahasa Terengganu lah, sudah jelera, maknanya sudah lazat dah. Sudah lazat dalam beribadah kepada Allah. Makna di dalam hatinya, dalam hati mereka itu pada malam halawatul munajat, jadi kemanisan munajat kepada Allah. Jadi itulah balasan. Sehingga dikatakan ahli-ahli ibadat, mereka tak fikir pun ibadat syurga, nikmat syurga. Mereka tak fikir dari nikmat syurga. Kerana apa? Kerana nikmat yang mereka dapati itu lebih daripada nikmat syurga bagi mereka. Sebab itulah katanya sahabat dia kata, bagiku berdampingan dengan Rasulullah itu lebih nikmat daripada nikmat syurga. Katanya berdampingan dengan Rasulullah itu lebih nikmat daripada nikmat syurga. Dan maka bila Allah memberi kepada mereka itu rasa nikmat di dalam melakukan taat, maka sedar tidak sedar bahawa sebenarnya dia sudah mendapat nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hakikatnya pemberian Allah Taala kepada hamba-Nya itu, yang Allah Ta'ala jadikan hamba tadi mampu untuk melakukan ketaatan, itu sudah lebih daripada segala-galanya. Dan itu menggambarkan bahawa Allah Ta'ala sudah membalasnya di atas muka dunia. Maka di ketika mana sahaja seorang itu melakukan ketaatan, lalu Allah Ta'ala memberi dia merasa tekun untuk melakukan taat, ataupun merasa suka untuk melakukan ketaatan. Jadi untuk merasa suka untuk melakukan ketaatan, hendaklah dia ini maknanya bersabar dalam melakukan ketaatan. Kemudian hendaklah dia ini melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu dia, bersungguh-sungguh membuang segala sifat malas yang ada pada dirinya itu. Dalam waktu yang sama, hendaklah dia sentiasa berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala memberi kepada dia maknanya kekuatan untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan bahawa ini memberitahu kepada kita bahawa di atas muka dunia Allah Subhanahu wa taala sudah memberi nikmat syurga. Di atas muka dunia ini Allah Taala telah memberi nikmat syurga. Apa dia nikmat syurga di atas muka dunia ini? Nikmat syurga di atas muka dunia ini adalah merupakan ketaatan yang
membawa kepada kemanisan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memberitahu kepada kita di atas muka dunia ini, ketika mana kita beramal, maka amal yang bernilai itu adalah amal yang disertai dengan sifat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seorang itu melakukan amal, maka amal yang mereka lakukan tadi, apabila Allah sertakan dia dengan taufik dan i'anah Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan bahawa tidak adalah nikmat yang dapat mengatasi kecuali nikmat beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya, bolehkah kita akan mendapatinya? Boleh, tidak ada masalah sebenarnya. Nak tak nak kita kena usaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sesiapa yang bersungguh-sungguh, maknanya sesiapa yang bersungguh-sungguh kembali kepada Allah ataupun nak mendekatkan diri kepada Allah, lanahdiyannahum subulana, Allah Taala akan tunjuk jalannya. Maka di sini suka Ustaz mengambil daripada kata ulama tasawuf, mengatakan tidak ada di dunia ini sesuatu yang dapat menyamai nikmat syurga selain apa yang didapatkan di dalam hati seseorang itu, yakni berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila hati seseorang itu dapat berhubungan dengan Allah Taala, maka dia akan merasa nikmat dalam syurga. Dia nikmat yang besar, lebih daripada nikmat di dalam syurga. Di antara nikmat dalam syurga yang dapat nikmat di dunia ini yang dikatakan oleh orang sufi yang lebih daripada nikmat di dalam syurga adalah munajat kepada Allah di malam hari. Munajat kepada Allah Ta'ala di malam hari. Ini merupakan nikmat sesiapa yang dapat merasakan apabila dia ini munajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka itu sudah nikmat. Maka sebenarnya kita boleh dapat nikmat ini. Macam mana caranya? Bangun malam, lepas bangun malam sembahyang 2 rakaat, lepas tu munajat pada Allah. Hari ni kita munajat, esok munajat lagi, minta lagi, cakap lagi dengan Allah, maknanya merayu-rayu pada Allah. Akhirnya akan rasa nikmat. Rasa nikmat apabila seseorang tadi, bila mana dia bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dikatakan pengaruh yang kuat dalam hati, apabila mereka itu sudah kuat di dalam hati, maka boleh membawa mereka ini lupa yang lain, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu orang sahabat yang bernama Urwah ibnu Zubair. Urwah ibnu Zubair ini maknanya dia ini setiap hari tidak pernah tinggal sembahyang jemaah, berjalan kaki. Urwah ibnu Zubair ini berjalan kaki dia setiap hari. Setiap hari dia berjalan kaki pergi ke masjid 5 waktu sebelum azan sudah ada. Tetapi satu hari Allah Ta'ala menguji Urwah ibnu Zubair ini. Beliau ini sakit kakinya. Bila sakit kakinya, terpaksa kakinya kena potong. Sedangkan kakinya itu tidak pernah pergi ke maksiat. Dan kakinya itu digunakan berulang-alik pergi ke masjid. Tetapi Allah menguji beliau ini, walaupun dia pergi ke masjid, tapi kakinya sakit. Dia tidak dan hebatnya Urwah ibnu Zubair ini, dia tidak pernah merungut. Kenapalah saya ini kaki saya kena potong, kan saya nak pergi ke masjid, kan kaki saya tak pernah buat maksiat, tidak. Maknanya kerana bagi dia apa yang Allah putuskan itulah yang terbaik. Lalu beliau kena potong kaki. Urwah ibnu Zubair ini 1 minggu dia khatam 2 kali. 1 di dalam sembahyang, 1 di luar sembahyang. Urwah ibnu Zubair dikatakan 1 minggu 2 kali khatam Al-Quran. Itu paling kurang. Bukan sekarang tu, itu paling kurang dia 1 hari 1 minggu 2 kali.
2 kali dia khatam Al-Quran. Dan sentiasa ulang alik pergi ke masjid. Sehinggalah beliau ini satu hari dikena potong kaki. Ketika mana kena potong kaki itu, kaki dia sakit, lalu tabib dia panggil doktor, tengok kaki dia. Kata doktor, tak boleh kita biarkan ini, maknanya tidak boleh kita biarkan ini kecuali kakinya kena potong. Ada soalan, apakah perkara yang menyebabkan hubungan dengan Allah tiba-tiba jauh? Kita jawab nanti di akhir kuliah nanti ya, insya-Allah. Maka Urwah ibn Zubair ini akan dipotong kakinya. Kata doktor, tak boleh, kalau biar nanti kakinya akan sakit, kuman akan merebak. Maka doktor mencadangkan beliau ini kena potong kaki. Sedangkan zaman dahulu tidak ada itu obat bius. Lalu doktor kata, macam mana nak potong kaki ni? Kalau potong kaki dalam keadaan sedar ni jadi susah. Maka doktor mencadangkan, apa kata kami ada buat satu herba, satu obat, yang mana obat ini kalaulah makan menyebabkan kamu tidak sedar, dan ketika mana kamu tidak sedar, maka mudahlah para doktor untuk potong kaki kamu. Urwah ibn Zubair menolaknya. Aku tidak mahu. Kalaulah engkau beri aku makan obat ini, maka aku akan pengsan, aku tidak sedar, maka terputuslah zikirku pada Allah, terputuslah ingatan aku, hubungan aku dengan Allah. Aku tidak mahu terpisah dengan Allah. Aku kerana apa? Kerana hatinya dah sentiasa bergantung, berkait dengan Allah Ta'ala, maka tidak mahu. Dia kata, kalaulah aku pengsan, aku tidak sedar, maka putuslah zikirku pada Allah. Jadi doktor kata, dah nak buat macam mana? Kata Urwah ibn Zubair, kalau macam itu, maka potonglah kaki aku ketika mana aku solat. Maka terkejut doktor tadi. Boleh ke kalau ketika mana kamu solat ni potong kaki? Kata boleh. Dengan syarat, ketika mana aku sembahyang, maka pastikan kaki aku dipotong dalam sembahyang. Janganlah habis aku sembahyang kaki dah potong lagi, dah habis lagi potong. Pastikan di dalam sembahyang itu potong maknanya. Maka dalam keadaan macam itu, ada lagi soalan. Bagaimana cara untuk kita istiqamah ibadat? Insya-Allah kayak gini ya, insya-Allah. Maka macam mana katanya? Dia kata, kamu nak potong, pastikan ketika mana aku sembahyang. Maka disuruh, Urwah ibn Zubair tidak mahu makan obat yang membawa dia pengsan. Dia mahu kakinya dipotong ketika mana maknanya ketika mana dia sembahyang. Lalu katanya, baiklah kalau macam tu. Baik kalau macam itu. Maka Urwah ibn Zubair pun melunjurkan kakinya. Ketika mana berlunjurnya kaki, maka Urwah pun angkat tangan sembahyang, maka dipotongnya kaki tadi tengah sembahyang. Habis sembahyang tanya, sudah potong ke kaki? Ya, sudah potong. Cuba tengok, ternyata tengok kakinya sudah potong. Maka dia kata, sungguh aku tidak merasa apa-apa pun, kerana nikmat munajat beribadat, mengingati Allah, munajat ketika mana dalam sembahyang, nikmat aku duduk dalam sembahyang menghilangkan rasa sakit ketika mana aku dipotong kaki. Inilah dia. Satu orang katanya sahabat Nabi yang bernama Urwah ibn Zubair. Maknanya boleh Ustaz cuba jawab soalan sikit maknanya, perlukah kita memaksa diri dalam membuat amal ibadat, sama ada ibadat wajib dan ibadat sunat, dan adakah ianya akan hadirkan ikhlas dalam diri ataupun sebaliknya? Baik, ketika mana kita nak melakukan amal ibadah, kita maknanya nak memaksakan diri ini untuk melakukan taat, itu tidak salah, tetapi hanya dibimbangi membawa kepada jemu
ataupun jadi tidak lama-lama membawa jemu dalam ibadat, ataupun menjadi orang kata bosan dan seumpamanya. Maka ketika mana kita ini nanti kita akan bicara dalam kitab hikam, dia suruh kita pelbagaikan ibadat supaya kita tidak jemu. Dan begini contohnya, kalaulah kita ini sudah sembahyang, kita ini membaca Al-Quran, kita ini membaca Al-Quran ini biasa kita baca 1 juzuk satu hari contohnya, tapi satu hari itu kita ini tak mampu nak baca 1 juzuk sehari, maka kita jangan kita, orang Terengganu kata tebeng, jangan kita paksa-paksa, kita buat sekadar mana yang perlu dulu, tetapi tanpa meninggalkan membaca Quran. Jangan meninggal terus. Hanya tak mampu 1 juzuk hari ini dibaca 3 lay 4 lay. Bagi 3 lay 4 lay. Jangan paksa-paksa. Sebab tak mampu nak baca hari ini sebab-sebab tertentu. Kemudian diganti dengan ibadat yang lain. Seperti apa? Seperti tambah dengan zikir lah. Tambah dengan zikir. Kerana apa? Kerana kita nak hari ini lebih baik daripada kemarin. Kemarin boleh 1 juzuk Quran, hari ini tak boleh 1 juzuk Quran, boleh 3 lay saja, tapi diganti dengan yang lain. Maknanya, adakah ianya hadirkan ikhlas dalam diri ataupun sebaliknya? Begini, kita ini dalam nak melakukan amal ini, ikhlas begitu payah sebenarnya, tetapi kita tetap jaga, kita tetap buat, sama ada kita sama ada kita sihat, sama ada kita sakit, sama ada kita maknanya kita boleh mampu buat banyak ataupun sikit. Yang paling penting kita buat sahaja amal ibadat tadi. Selagi mana kita boleh jaga hati kita, selagi mana kita ni maknanya melakukan amal ibadat kerana kita memikirkan Allah, insya-Allah masih lagi dua ada dalam keadaan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Baik, jadi boleh paksa tetapi jangan sampai membawa jemu dan bosan. Kemudian bagaimana cara untuk kita istiqamah dalam ibadat? Tentang istiqamah ini ada kaitan dengan yang bawah tadi, yang kata tadi, ketika mana Ustaz berjumpa dengan Kiai Muzaki Shah di Indonesia, kita pun bertanya, Kiai, bagaimanakah jalan untuk kita nak dapat istiqamah? Kiai menjawab, dia kata, kadang-kadang kita nak istiqamah, kita kena paksa diri juga, kata beliau. Kata beliau. Tapi yang dimasukkan, yang dapat kita fahami, yakni ketika mana waktu malas, jangan terus meninggalkan dia. Jangan terus meninggalkan dia, hanya disuruh kita ini maknanya melakukan amal ibadat dalam keadaan istiqamah. Okey, baik. Dalam kita nak istiqamah ini, maknanya istiqamah kita kena ambil dalam satu hadis, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang dikasihi oleh Allah adalah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Okey, baik. Contohnya, ni contoh saja. Kita nak sembahyang, kita nak buat ibadat sembahyang sunat duha contohnya. Maka kalau orang baru-baru nak buat sembahyang sunat duha, walaupun mendapat tahu fadilah sembahyang 4 rakaat, 8 rakaat itu lebih afdal dan seumpamanya, tidak digalakkan lagi buat banyak. Setiap amalan untuk mendapat istiqamah hendaklah dilakukan selama 40 hari. Maksud dia begini, jangan terus buat 4 rakaat, 6 rakaat. Buatkan dia 2 rakaat dahulu selama 40 hari. Selepas 40 hari baru tambah 2 jadi 4 rakaat. Sebab tu kalau demo semangat nak baca Quran, hari ni baca 5 juzuk, 10 juzuk, esok 1 juzuk saja. Itu tak mahu. Baca sikit-sikit tetapi berterusan, mulakan satu-satu amal dan bertambah amalan, kita tambah amalan selepas 40 hari. 40 hari maknanya. Jadi dalam keadaan macam itu, yang pertama, bagaimana cara nak istiqamah? Mulakan dengan sedikit dahulu. Tu yang pertama.
Yang kedua untuk istiqamah tadi, jangan tinggal membaca doa. Doa boleh juga kita niatkan doa ini juga pun boleh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan kau palingkan hati kami setelah kau memberi hidayah kepada kami. Ba'da idh hadaitana, maknanya maka jangan tinggal baca doa ni. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi yang kedua, doa kena ada, minta supaya Allah Allahumma inni as'alukal istiqamah pun boleh juga. Maknanya kita mohon kepada Allah doa supaya Allah memberi kita istiqamah di dalam amal. Jadi yang pertama, mulakan dengan sedikit, kemudian berterusan. Mulakan sedikit terusan. Sebab tu ada satu orang dia, anak buah kita itu sekali kita suruh selawat, dia kata saya nak selawat 1000 kali sehari. Kita tak cadang dia 1000 kali sehari, sebab dia baca fadilat siapa yang baca 1000 kali sehari selawat ini jadi gini-gini. Kita tak cadang, dia cadang 400 dah lah. 1000 banyak sangat tu, 400 dah. Dia nak buat 1000 juga. Kalau nak buat 1000 juga, takut tak istiqamah, mulakan sedikit. Berapa? 100. Tetapi 40 hari. Mesti 40 hari ya. Untuk dapatkan istiqamah tadi. Kemudian yang kedua, teruskan berdoa kepada Allah supaya Allah mengurniakan kita istiqamah. Yang ketiga, untuk kita nak dapat istiqamah ini juga, kita juga kena maknanya sentiasa berada dalam suasana-suasana yang menolong istiqamah. Seperti apa? Seperti berada bersama dengan orang soleh, ataupun bersama sentiasa berada dalam majlis ilmu. Itu kita kata suasana-suasana ataupun perkara-perkara yang menolong istiqamah. Menolong istiqamah. Maknanya kena ada orang yang soleh yang boleh membangkitkan kita amal. Dan yang kedua juga, kita juga kena ada di tempat-tempat yang baik untuk menolong kita istiqamah di dalam amal. Itu sedikit ya, insya-Allah. Satu lagi soalan lagi, dia kata, apakah perkara yang menyebabkan hubungan dengan Allah tiba-tiba jauh? Apakah perkara? Ini banyak sangat kalau nak membahaskan perkara yang membawa dia ini jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama, kita kena jagalah makan kita. Pastikan bila kita makan makanan yang kalau makan makanan yang haram boleh membawa jauh dengan Allah Taala. Yang kedua, kita kena jaga anggota kita, lidah kita utamanya. Kerana apabila kita mengeluarkan perkataan yang membawa kepada kemurkaan Allah, tiba-tiba membawa pada jauh. Sebab tu jangan kata kita satu kisah apa dia ni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maknanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini ketika mana orang kata pada dia, dia diam lagi. Masa tu dia diam. Orang kata dia. Tiba-tiba bila Sayyidina Abu Bakar saja menjawab orang kata pada dia, maka berpaling Rasulullah. Lalu Sayyidina Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, kenapa berpaling? Dia kata, ketika mana kamu diam, maknanya kamu bersama kamu ada malaikat yang mendoa kamu, yang bersama dengan kamu. Ketika kamu menjawab dia punya orang kata pada kamu tadi, maka malaikat pun lari daripada kamu. Maka jaga-jaga kita. Jadi perkara yang menyebabkan hubungan dengan Allah tiba-tiba jadi jauh ini, apabila sahaja kita ini tidak menjaga lidah. Dan yang ketiga, apabila kita ini terjatuh kepada dosa-dosa besar seperti minum arak, judi, zina dan seumpamanya, terjatuh dalam dosa-dosa besar, lalu jauhlah kita dengan Allah, dengan Allah Ta'ala. Itu antaranya lah, dan banyak maknanya. Jadi
Jadi itu antara perkara yang menyebabkan kita jauh dengan Allah. Dan macam mana Ustaz kalau dah jauh dengan Allah? Jawapannya ialah dengan taubat. Dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bertaubat kepada Allah, maka insya-Allah Allah Ta'ala akan memaafkan, mengampunkan akan segala dosa-dosa kita. Jadi dalam keadaan macam itu, kita kena ingatlah, maknanya kita sentiasa berusaha mendekatkan diri dengan Allah. Dan ingat, antara juga perkara yang kita jauh dengan Allah bila kita ini buruk sangka dengan Allah. Buruk sangka dengan Allah. Dan juga kita kena jauhkan perkara-perkara yang membawa Allah benci pada kita. Apa dia perkara yang membawa seorang itu dikira mendapat kebencian Allah? Banyak, tapi di antaranya ada 3 perkara yang membawa kebencian Allah. Yang pertama, apabila Allah mendatangkan dia seorang yang baik, dia meninggalkan orang yang baik, tapi dia memilih orang yang fasik, yang melupakan dia, yang jauhkan dia dengan Allah. Apa diberi seorang sahabat yang soleh, dia meninggalkan sahabat yang soleh, memilih sahabat yang fasik, maka ini membawa kebencian Allah. Yang kedua, apabila saja didatangkan ulama kepadanya, dia menjauhkan diri pada ulama, bahkan membenci ulama. Maka dia jauh dengan Allah. Yang ketiga, apabila sahaja Allah memberi masih lagi ada bersamanya ibu bapa, dia tidak berkhidmat dengan ibu bapa, dia mendahaka kepada ibu bapa, maka menyebabkan dia jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah antaranya perkara-perkara yang boleh membawa jauh dia dengan Allah Taala. Okey, baik. Dan sedikit lagi, kalau ada soalan boleh lagi kita jawab insya-Allah dengan izin Allah. Dan seandainya tak boleh jawab, Ustaz akan kata wallahu alam. Okey, baik. Jadi satu amal ibadat yang terkesan dalam hati, yang terkesan di dalam hati ini membawa kepada kecintaan kepada Allah. Bila rasa sudah cinta, rasa suka dalam beribadat kepada Allah Ta'ala, maka membawa kepada kelazatan, kemanisan dalam ibadat pada Allah. Tapi dengan cara berterusan dalam melakukan amal. Begitulah juga kalau orang sudah jaga semayang, bagaimana sanggupkah dia tinggalkan semayang? Dia tak akan sanggup tinggalkan semayang. Kenapa? Sudah sedap, dah biasa dengan sembahyang. Begitu gambarannya. Tapi bila dia sempurnakan sembahyang dia, akhir sekali membawa kepada lazat dalam beribadat, seperti sembahyang dan seumpamanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, yakni taat kepada Allah, sesungguhnya Allah yang Maha Pemurah itu akan memberikan kecintaan kepada dia. Maka kecintaan itu Allah yang memberi kepada hamba-Nya. Maka ketaatan tu kita yang melakukan taat kepada Allah Ta'ala. Maka Allah membalas ketaatan kita itu dengan kecintaan kepadanya. Sebab itu bila kita nak buat amal ibadat kepada Allah dengan kesan, dengan buat sebaik-baik, dengan sempurnanya, maka Allah akan memberi maknanya memberi kebaikan dengan merasa taat kepada Allah. Takut ada lagi soalan? Maknanya kalau ada, insya-Allah. Sebab kita ni dah habis dah maknanya tu ni. Boleh tak nak tengok kulit kitab hikam yang Ustaz guna? Ustaz guna yang ini saja. Yang ini saja ya, kitab hikam yang ni. Kemudian kitab yang menjadi okey, baik. Kalau orang tanya yang maknanya, kalau nak kitab yang kita baca rujukan banyak, tetapi antara kita baca kitab rujukan kitab Arab, yakni kitab Aiqazul Himam. Namun kena fahami bahawa
kena fahami bahawa ilmu-ilmu ini kita bukan saja kena mengambil daripada kitab, kita juga kena mengambil daripada guru. Bahkan bukan saja mengambil daripada guru, kita juga kena ada amalan yang ada membawa hubungan kita dengan guru bersambung. Maknanya jadi insya-Allah antum mana Aida Ahmad ini kalau mau kitab yang rujukan daripada mana, huraian ini ustaz ambil daripada mana? Yang pertama mengambil daripada doa. Minta doa dengan Allah dan minta dan membaca Fatihah kepada guru-guru kita. Okey, baik, ustaz nak bagi tahu rahsia. Boleh hari ini bagi tahu rahsia. Apabila nak membaca kitab ataupun kita nak baca kitab untuk kita nak baca sendiri contohnya, ataupun kita nak membaca kitab tetap kita sudah membaca kitab tetapi agak sukar dipahami contohnya, maka cara dia itu antum tengok nama pengarang kitab. Nama pengarang kitab maknanya kalau katakan maknanya pengarang kitab namanya Syekh Ibnu Athaillah contohnya, maka bacakan Al-Fatihah kepada Syekh Ibnu Athaillah dan bacakan Al-Fatihah juga kepada guru. Jadi satu hari penuh ustaz membaca kitab tak faham apa, baca lagi tak faham, tengok kamus tahu makna tapi tak faham maksud. Maka akhirnya ustaz pun membaca Fatihah, baca Al-Fatihah kepada guru, baca Fatihah betul, baca sekali lagi, alhamdulillah dapat faham. Jadi cara dia kalau nak baca kitab, kalau boleh ada bacaan Al-Fatihah kepada guru dan juga kepada pengarang kitab. Dalam waktu yang sama kalau boleh ada amalan-amalan zikir, insya-Allah. Tapi yang kita baca ini hikam ini banyak, ada hikam Abu Madian pun ada hikam Imam Abdul Al-Haddad pun ada, tapi yang kita baca ini hikam Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Baik. Jadi di dalam ayat tadi dikatakan bahawa apabila orang itu beramal dengan amal soleh, maka Allah Ta'ala akan campakkan di dalam hati dia itu kecintaan kepada Allah. Maknanya jadi kecintaan antara mereka dengan Allah Ta'ala dan kecintaan juga kepada sesama-sama makhluk. Bila orang itu ahli ibadat, maka Allah jadikan orang-orang lain pun kasih kepada dia. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang ahli ibadat, kita tengok dia, wajah dia pun kita rasa suka saja. Maknanya sehingga tengok Rasulullah ini, siapa nama ni, Abdullah ibnu Salam, masa tu dia belum beriman lagi, dia tengok wajah Rasulullah, dia berkata, innahu laisa bikazzab, ini bukan jenis orang pendusta. Maknanya gitu. Maka dikatakan bahawa dalam satu hadis yang masyhur, hadis ini hadis sahih, kita terjemah saja maksud dia. Apabila Allah Ta'ala mencintai hamba dia, maka Allah menyeru kepada malaikat Jibril. Bila Allah kasih kepada hambanya, Allah Ta'ala berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, sesungguhnya aku cinta kepada dia, hendaklah engkau mencintai dia. Lalu kata malaikat Jibril, ya Allah, aku pun kasih kepada dia sebagaimana kamu kasih. Lalu malaikat Jibril menyeru kepada ahli langit, menyeru kepada malaikat-malaikat yang lain. Lalu malaikat Jibril berkata, wahai para malaikat sekalian, sesungguhnya Allah Ta'ala cinta kepada orang ini, maka hendaklah kamu semua wahai para malaikat mencintai dia. Maka para malaikat pun berkata, sebagaimana engkau Jibril, Allah Ta'ala, sebagaimana Allah cinta engkau Jibril cinta kepada kepada mereka, maka kami juga cinta kepada mereka. Maka orang itu dijadikan orang yang diterima, dicintai oleh Allah Ta'ala. Bila Allah cinta pada seseorang, maka orang lain pun akan mencintai dia, orang lain pun akan kasih kepada dia. Maknanya ini menunjukkan bahawa orang ini telah mendapat kebaikan daripada Allah Ta'ala dengan sebab dia beramal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Dan dikatakan dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali mengatakan, barang siapa yang inginkan kekayaan, barang siapa yang inginkan kekayaan tanpa harta, barang siapa yang inginkan kemegahan tanpa kaum, tanpa pengikut, hendaklah orang itu berpindah. Maknanya daripada kehinaan maksiat kepada kemuliaan taat. Maknanya daripada kehinaan maksiat dan bertukar kepada kemuliaan taat. Jadi tinggallah kita belajar, tinggal maksiat apa-apa, kita dah mula sibuk dengan ibadat-ibadat, maka itu di antara jalan untuk mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila sudah duduk dalam ibadat, insya-Allah dia sedang berjalan-jalan untuk mendapat kejinakan dia dengan Allah. Sehingga Allah campakkan hati rasa jinak dengan Allah. Bila sudah jinak, rasa suka beribadat. Mula-mula rasa suka ibadat, lama-lama membawa lazat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan juga bahawa apabila saja orang itu melakukan amal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Ta'ala akan mendatangkan kesan dia zahir dan batin. Batin rasa suka, tenang, gembira, bahagia, maka zahir melahirkan akhlak yang baik. Maka itulah gambaran amal ibadat yang kita lakukan tadi. Itulah balasan Allah Ta'ala kepada hamba-Nya yang melakukan amal. Yakni Allah panggil kita kena istiqamah, kita kena berterusan, boleh jadi 10 tahun, boleh jadi 20 tahun, boleh jadi 30 tahun, sampai satu ketika kita dalam haziratullah, dalam lingkungan Allah ataupun dalam hadrat Allah Ta'ala. Tapi kena makan masa jugalah, makan masa mungkin 10 tahun. Syabib Al-Badani pun kata 20 tahun aku membaca Quran baru rasa sungguh lazat dalam melakukan amal ibadah kepada Allah. Jadi teruskan amal ibadat, teruskan. Tetapi ingat, amal ibadat itu jangan semakin mengurang. Maknanya semakin mencari jalan untuk mempertingkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dah masuk matan yang lain ni, nak baca ni. Matan yang lain ni kita akan membicarakan mengenai bagaimana ibadat seseorang hamba tadi yang membawa dia ini betul-betul mengikut ibadat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Minta maaf kalau ada kekurangan, dan maknanya kepada yang bertanya, sekadar itu saja Ustaz mampu jawab. Ustaz bukanlah orang yang alim, bukan orang yang soleh, namun sama sedang berusaha untuk menjadi orang yang soleh. Dan mendoakan kepada antum semua termasuk di kalangan hamba Allah yang soleh, insya-Allah. Moga-moga Allah Ta'ala terima amal ibadat kita. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan hamba Allah yang soleh. Dan Ustaz pesan bahawa di musim PKP ni kita tak ke mana-mana, duduk di rumah, banyakkan membaca Al-Quran. Banyakkan membaca Al-Quran dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menghabiskan masa dengan perkara-perkara yang baik, insya-Allah. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.